Hadis ni diriwayatkan oleh Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni ayah yang mana ada kitab catik sikit. Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ni, sebelum nak cerita pasal Usamah tu, Zaid bin Harithah ni asalnya hamba. Dia duduk di perkampungan luar daripada Mekah. Kampung dia tu jenis penyamun kita panggil apa? Penyamun lah. Kumpulan penyamun ni pergi serbu kampung dia. Hak mana hak laki-laki dibunuh, hak mana perempuan dengan kanak-kanak diambil, dijual di kota Mekah jadi hamba. Salah seorang yang kena jual tersebut adalah Zaid bin Harithah. Masa tu dia kecil. Harithah ayah dia tu masa tu pergi menega di luar. Jadi tak ada lah di kampung tu. Jadi bila Zaid kena jual di kota Mekah, yang pergi beli Zaid bin Harithah ni kalau tak silap saya Jubair bin Mut'im. Dia pergi beli. Jubair bin Mut'im kalau tak silap lah silap. Ke Abdullah bin Haram. Antara dua orang manusia itulah ada seorang beli. Dan bila dia beli, dia hadiahkan kepada mak saudara dia. Mak saudara dia nama dia Khadijah binti Khuwailid. Ni macam mana Zaid boleh dapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Asal duduk di luar kena tangkap jadi hamba. Ada seorang lelaki beli Zaid bin Harithah, dah beli hadiah pada mak menakan dia nama Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya Khadijah binti Khuwailid hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam jaga ataupun bela Zaid bin Harithah ni Rasulullah. Dan baginda sayang sangat-sangat kepada Zaid ni. Sampai baginda pernah sebut, inna Zaid, sesungguhnya Zaid ni ibni, anak aku. Arithuhu, aku akan mewarisi harta dia. Wa yarithuni, dia akan mewarisi harta aku. Nah, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Zaid bin Harithah. Sampai baginda gelarkan, sebut pada penduduk Mekah, sesungguhnya Zaid ni Zaid bin Muhammad. Masa tu tak turun lagi hukum anak angkat tak boleh nak bin dengan bapa angkat. Tak turun lagi hukum tu. Baginda binkan nama beliau, nama Zaid ni dengan nama baginda, Zaid bin Muhammad. Sayang tu lah, baginda sayang sungguh tu lah. Satu-satunya, saya sebut poin-poinnya tu lah, no. Satu-satunya manusia yang mana nama dia ada dalam Quran. Tak ada sahabat lain di atas muka bumi ni nama dia disebut dalam Quran. Sayyidina Abu Bakar tak ada nama sebut dalam Quran, tak ada. Sayyidina Umar tak ada. Fatimah radhiyallahu anha tak ada. Tak ada langsung sahabat nama sebut dalam Quran melainkan Zaid bin Harithah. Kalau tak silap saya surah Ahzab kot ayat 32. Allah sebut falamma qada Zaidun. Perkataan Zaid tu ada. Sampai kiamat orang baca nama beliau. Yang kata Zaid bin Harithah ni. Beliau pernah kahwin dengan seorang perempuan nama Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Tapi dia kahwin tu pasal dia tak berkenan dekat Zainab tu. Zainab pun tak berapa berkenan pada Zaid bin Harithah ni. Tapi kahwin juga sebab baginda sallallahu alaihi wasallam recommend. Kahwin jugalah. Bila kahwin tu lah, kahwin tak lama pasal tak berkenan. Akhirnya cerai. Bila pisah Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil Zainab binti Jahshin tu sebagai isteri. Baginda kahwin dengan Zainab binti Jahshin tu. Masa kahwin itulah puak-puak munafik di kota Madinah semua pakat kata pada Rasulullah. Semua pakat kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad menikah dengan menantu dia sendiri. Muhammad menikah dengan menantu sendiri. Kan mereka anggap Zaid itu anak Rasulullah. Jadi Zainab binti Jahshin ni menantu. Muhammad kahwin dengan menantu sendiri, Muhammad kahwin dengan menantu sendiri. Masa itulah turun ayat Quran, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum tu. Bukanlah Muhammad ini bapa kepada siapa-siapa di kalangan kamu, walakin Rasulullah ilaikum. Tapi Muhammad ini pesuruh Allah kepada kamu semua ni. Ayat tu turun, ayat tu cancel kedudukan, minta maaf. Ayat itu nak menafikan kata Zaid ini anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu nak bagi clear kata Zaid ayah dia Harithah. Zaid anak kepada Harithah, bukan anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat tu clear Ustaz. Zaid dah bercerai dengan Zainab binti Jahshin, dia kahwin dengan seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Tak silap saya Ummu Aiman ni nama dia Ummu Barakah.
Ayah-ayah saya pernah sebut pada ayah dulu cerita tentang Rasulullah pernah ada seorang perempuan pernah minum air kencing Rasulullah kan dia minum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila baginda tanya, mana air yang ada bawah kaki aku ni? Kan perempuan tu kata, aku minum ya Rasulullah, manis pada madu, wangi pada kasturi. Perempuan yang minum itulah dia nama Ummu Aiman. Ummu Aiman itulah yang kahwin dengan Zaid bin Harisah. Perkahwinan dua manusia ni dapatlah anak yang bernama Usamah. Ni periwayat hadis ni, Usamah. Dan Usamah ni ya Bapak sekalian sangat disayangi oleh Rasulullah. Waktu umur 18 tahun baginda hantar dia jadi ketua komandan perang. Waktu dalam komandan tersebut dia jadi komandan, belakang dia Abu Bakar wa Umar duduk belakang. Ni yang kata Usamah bin Zaid bin Harisah ni. Boleh kono bagi kenal aku tu pasal sirah zatiyah sahabat kena kenal pasal. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bila kamu sebut nama para ulama akan turun rahmat kepada kamu. Kita tak kenal, kita tak cinta, kenal baru sayang pasal insya-Allah. Baik. Boleh noh? Boleh kenal insya-Allah dengan periwayat hadis ini insya-Allah. Baik. Cuba kita tengok huraian hadis yang kita nak bincang malam ni. Hadis yang kita nak bincang malam ni cerita tentang balasan orang hak bercakap, duk suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak buat. Baik. Cuba kita tengok huraian yang pertama. Apa maksud mencampakkan seseorang dalam neraka, terkeluar tali perut dia, kemudian dia duduk dalam neraka tu duduk pusing macam kaldai, kisah gandum tu. Apa maksud gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Baik. Makna mencampakkan seseorang ke dalam neraka, terkeluar isi perut dia, lalu dia pusing-pusing dalam neraka tersebut, sebenarnya satu gambaran daripada Rasulullah. Baginda nak menunjukkan pada kita tentang gambaran siksa yang sangat-sangat pedih yang akan menimpa orang hak cakap pandai ni. Nabi sebut orang hak cakap pandai ni dilempak masuk dalam neraka, perut terborai, duk pusing. Nak menunjukkan kata siksa yang sangat-sangat pedih kepada orang yang cakap tapi tak buat. Baik, selesai. Baik, poin yang kedua. Penghuni-penghuni neraka daripada berbagai peringkat berkerumun melihat orang itu terseksa. Apa tanda dia? Puak-puak hak kena seksa dalam neraka tersebut pakat boleh duduk sembang pula. Dalam keadaan terbakar boleh dan lagi sembang. Kata teruk. Tak tahu, Allahu a'lam zillah. Semalam saya mengajak di Masjid Sungai Dua tentang orang tak semayang. Rupanya di neraka Zilan, di neraka Jahannam ada satu lembah, satu lubang. Nama lubang tu nama dia Lam-Lam. Lam-Lam. Dalam lubang tersebut ada ulat. Lembah lah kita sebut, lembah, wadi, lembah lah. Ada satu lembah nama Lam-Lam. Dalam lembah tu penuh dengan ulat ni. Ni cerita dalam neraka Jahannam ni. Dan orang yang tak semayang, Allah akan lempak duduk dalam neraka Allah. Duduk dengan ulat tu lah. Hak semayang tak buat, hak semayang tak cukup. Hak semayang jadi 4 waktu, 3 waktu, tak buat 5 waktu. Dan bila Allah lempak masuk dalam tempat tersebut, ulat-ulat tu akan patuk. Bila patuk, isi dia akan sakit 70 tahun. Kena patuk sekali 70 tahun duduk sakit tu. Satu. Ni cerita duduk dalam neraka tu lah. Kemudian orang yang tak semayang juga, malaikat akan bawa tali je lah. Kita sebut rantai neraka tu. Malaikat, rantai api neraka tu, malaikat akan sumbat bola mulut. Malaikat akan tarik ikut punggung. Sombat masuk dalam mulut, tarik ikut punggung. Cuba bayang duk tergantung macam mana salah. Hak seksa macam ni teruk pun, pok-pok ni duk bersembang lagi tentang orang hak sembang macam pandai ni. Duk bersembang tentang orang hak duk pusing ni, hak perut terborai ni. Allahu akbar. Nak kata dahsyat salah balasan orang cakap sembang pandai ni, tapi tak buat ni. Baik, cuba kita tengok sambung salah. Penghuni neraka daripada berbagai peringkat mereka berkerumun melihat orang itu terseksa. Apa maksud dia? Menunjukkan bahawa seksa seperti itu sangat luar biasa. Masing-masing orang dalam neraka menerima seksa. Biasanya mereka tidak ada kesempatan mengambil tahu hal orang lain. Masing-masing siapa masuk neraka semua kena seksa. Patut terseksa dengan seksa sendiri tu. Tak ambil peduli hal orang lain. Tetapi oleh kerana seksa seperti ini luar biasa dan sangat berat, tapi main dengan duk tengok duk berkisar teruk sangat ni hamba Allah ni.
maka ia telah menarik perhatian orang lain yang diseksa di situ. Puak-puak duk kena bakar dalam neraka semua pakat tengok duk ligat pusing ni. Nak kata teruk ni usulan ni. Allahu akbar. Ini menjelaskan bahawa hadis ini nak cerita pada kita seksa bagi orang yang pandai bercakap, jenis sembang pandai ni. Tetapi tidak mengerjakan perkara tersebut, duk suruh orang ya, duk sembang ya, tapi tak buat, adalah lebih berat seksa dia daripada orang lain. Allahu akbar Ustaz. Ayah-ayah yang ada di sini minta maaf nah kalau ayah rasa kami terlepas Ustaz. Dah. Ayah-ayah paling kurang duk sembang dengan anak. Ibu-ibu paling kurang duk suruh anak buat baik. Tapi kita tak buat. Suruh anak ngaji Quran, kita tak ngaji. Suruh anak semayang. Mayang awal, kita galik semayang. Tak betul. Faham ke saya duk kata lah? Ayah-ayah duduk dengan kawan-kawan, kadang duk suruh kawan-kawan cakap, aku pergi mengaji semalam ustaz kata, duk suruh orang buat baik sedia. Tapi kita tak buat. Tak ada orang sini no. Kan memang lama dah duk suruh tak buat kan macam mana kata. Tunggu. Sebab itu malam ni kita minta ayah-ayah bapa sekalian, poin mudah dia macam ni ya. Kita minta lepas ni apa benda yang kita nak suruh pada orang, kita buat dulu. Apa benda kita nak suruh pada orang, kita buat dulu. Boleh? Apa benda sekalipun nak suruh, buat dulu. Apa benda pun nak larang orang, tak boleh buat benda tu, tak boleh buat benda ni, tak boleh, kita buat dulu. Bila buat, kita suruh orang. Jadi kita suruh orang dalam keadaan kita dah buat. Kena salah nak kena. Saya duduk mengajak ayah-ayah dulu, saya duduk pesan pada ayah-ayah suruh baca Yasin malam-malam. Kita duduk mengaji hadis ni Ustaz. Bila duduk suruh orang baca Yasin, kita pun terpaksa kena baca juga. Khatiak juga apa? Khatiak juga baca. Macam mana apa? Pasal apa? Pasal suruh. Kita duk pesan dekat orang, kata jangan klaim tipu Ustaz. Kita pun tak boleh klaim tipu. Sebab tu saya tak berani mengajak tajuk jihad. Sebab tu saya tak berani mengajak tajuk jihad. Pasal saya sendiri pun tak buat jihad. Takut Ustaz. Sebab kata setengah ulama, di antara punca kenapa masyarakat hari ni rosak, kenapa masyarakat hari ni, minta maaf no, dia sebut dalam bahasa mudah macam ni. Dia kata kuliah banyak, pengajian banyak, ustaz-ustaz mengajak pun ramai, macam-macam ustaz ada hari ni. Tapi pasal apa gejala sosial masih teruk? Kenapa masalah makin banyak? Kenapa orang buat maksiat, orang buat mungkar makin berleluasa? Padahal orang hak mengajak, orang apa ramai lah. Tapi pasal apa makin teruk? Dia sebut hari tu silan, saya masa dia sebut tu kena lah. Dia kata antara punca dia pasal orang hak cakap tu sendiri tak buat. Dia duk suruh orang buat tu, dia tak buat. Dia duk larang orang buat benda dosa, tapi dia duk langgar. Dia mai duk cakap, tuan-tuan, kita kena ikhlas ibadah lillahi ta'ala, tapi dia pun tak ikhlas. Contohlah. Dia duk cakap ke orang, tuan-tuan, kita ni apa orang buat kita kena redha. Mai dekat dia ustaz kena sikit pun tak redha. Dia kata tu lah punca. Pasal apa hak mengaji tak boleh buat, pasal hak cakap pun tak buat. Faham ke bahasa tu Ustaz? Sebab tu hari ni ayah-ayah bapa sekalian ambil pengajaran daripada panduan ni. Ayah-ayah kalau nak anak dengar kata, kita buat dulu. Ibu-ibu kalau nak anak ikut apa kita cakap, kita buat dulu. Kita tak buat, anak takkan ikut Sama macam ustaz bercakap, ustaz tak buat, hak ngaji tak buat Faham bahasa Allah? Faham ke saya duk kata ni Ustaz? Tunggu. Sebab tu kalau saya tengok kisah-kisah orang terdahulu semua buat apa hak mereka kata. Antara yang saya ambil contoh satu sudah Ustaz, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah antara orang yang 50 tahun semayang subuh dengan wuduk semayang isyak. 50 tahun. Makna 50 tahun Ustaz lepas semayang isyak buat ibadah sampai subuh 50 tahun. Allahu akbar. Macam mana dia boleh bersemangat untuk buat ibadah seumpama tu? Satu hari dia berjalan di satu tempat, ada seorang makcik kata kat dia,
Ada seorang makcik, bukan ada apa kan, ada makcik tu kata kat dia, kamu ni Imam Abu Hanifah, kamu bagus no. Kamu malam-malam tak tidur langsung no. Kamu malam-malam duk buat ibadah saja no. Bagus no. Lebih kurang itulah maksud dia. Dia kata aku malu. Aku malu. Padahal aku tak buat pun benda tu. Aku tak buat pun benda tu. Tapi oleh kerana dah orang cakap betul silan, orang kata pada dia macam tu, dia terus buat 50 tahun semayang subuh dengan wuduk sembahyang isyak. Bukan dia cakap sendiri, orang bercakap pada dia ya. Dia ubah terus kan. Buat terus apa orang kata. Allah. Dia mengajak tajuk sabak. Dia mengajar tajuk sabak. Dia balik daripada pengajian, ada hamba Allah laki-laki tu seorang, ikut dia sampai ke rumah. Sambil duk ikut ke belakang tu, duk maki dia. Maki. Tapi dia mengajak tajuk sabak, dia sabar. Bila sampai depan pintu rumah Hausilan, dia pusing menghadap kat laki-laki ni, dia kata pada laki-laki tersebut, ni rumah aku, hadza baiti, ni rumah aku ni, hadza dari, ni rumah aku. Sebelum aku nak masuk rumah aku ni, apa lagi yang kamu nak kata pada aku? Kata. Kamu nak kata apa lagi kat aku? Kata. Sekali kalau aku masuk dalam rumah, kamu tak boleh kata dah. Nampak tak? Tu dalam keadaan dia mengajak tajuk sabak dan dia praktikkan sabak lah. Kamu nak kata apa? Kata cepat-cepat. Sekali kalau aku masuk, tak boleh kata dah. Allah. Boleh pergi kita tangguh tu kan? Ni kata contoh. Imam Ahmad bin Hanbal mengajar tajuk warak. Tajuk warak. Warak ni maksudnya jaga daripada benda haram. Maksudnya. Imam Ahmad mengajar tajuk warak. Ada yang mengatakan dia pernah mengarang satu kitab. Kitab Al-Warak. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengajar tajuk warak. Dia praktik benda warak lah. Sehingga satu hari dia pernah berjalan di satu tempat. Ada pokok. Dia tak berhenti bawah pokok tu. Tengah panas ni. Jalan tu. Dengan pembantu dia. Pembantu dia berehat bawah satu pokok. Bonyok bawah pokok lah. Berlindung Ustaz. Panas. Dia tak. Dia duduk tengah panas. Bila pembantu dia tanya kenapa. Tengok dia jawab apa Ustaz. Dia kata aku tak duduk di bawah pokok ni. Sebab orang yang tuan pokok ni. Bahasa mudah dia lah. Sebab tuan pokok ni ada hutang dengan aku. Jadi kalau aku duduk bawah pokok ni. Hutang aku dapat balik. Aku duduk bawah pokok ni, maknanya aku dapat manfaat. Aku dapat manfaat. Hutang dia akan bayar. Aku dapat juga. Ni manfaat lain aku dapat juga. Berlindung bawah pokok dia. Nabi sebut, kullu qardin jara manfaatin fahuwa riba. Setiap manfaat daripada pinjaman, tu nama dia riba. Aku tak mau riba. Sampai tahap tu. Jadi dia duduk tengah panas. Nampak ke? Faham ke saya duk cerita ni? Bahasa mudah dia macam ni lah. Orang dulu silan, mereka mengajak, mereka sebut, mereka buat. Sebab itu anak murid lekat amalan tersebut, lekat perkara tersebut. Kita hari ni cakap ya, tapi kita tak buat. Itulah yang menyebabkan hak dengar tak boleh nak buat silan. Sebab tu kita minta ambil pengajaran sama-sama silan. Baik, sambung.